Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Hanya hari Rabu 14 Jun 2023 bersamaan 25 Zulkaidah 1444 Hijrah bersama saya Irfan Syamina Sution dan juga saya Syuhaidah Arifin. Kami akan bersama dengan anda. Boleh tonton kami di Facebook RTM Klik, di YouTube semua kami bawakan untuk anda. Sekarang ni semua mudah saja di hujung jari untuk bersama kami selama 2 jam. Hari ini ada banyak perkongsian menarik yang kita nak bawakan untuk anda semua hari ini. Dan seperti biasa kita akan mulakan dengan perkongsian berkaitan dengan isu semasa yang kita boleh lihat melalui portal Berita RTM. Kita mulakan dengan STR sumbangan tunai ramah fasa ketiga dibayar sebelum Ailadha ini, dan mengikut perinciannya ia akan memberi manfaat kepada 8 juta penerima golongan B40 melibatkan pertukaran melebihi 2 bilion ringgit syuhada. Dan sumbangan tunai ramah ini akan diberikan sebelum minggu ketiga, maksudnya sebelum hari raya haji lah. Okey, dan pada masa yang sama Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam usaha untuk mengekang ketirisan daripada terus berlaku, antara tindakan yang diambil adalah termasuk memastikan perolehan kerajaan dibuat secara telus dan terbuka. Kata Datuk Seri Anwar juga, kerajaan melaksanakan pemberian subsidi ini lebih bersasar yang berbeza dengan sebelum ini apabila golongan kaya turut menikmati pelbagai subsidi termasuk subsidi bil elektrik. Jadi ialah itu antara hasrat untuk kita menjelmakan Malaysia Madani, di mana kita semua sedia maklum Yang Berhormat Perdana Menteri sentiasa memberikan penekanan terhadap kos sara hidup, terhadap golongan B40. Jadi ini antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan, STR antara salah satunya, dan kita mengharapkan agar anda menerima bantuan ini, menggunakan bantuan itu sebaiknya. Kita doakan insya-Allah. Kita akan teruskan dengan berita yang kedua berkaitan dengan keperluan sebenar tenaga kerja kesihatan KKM untuk disemak semula. Kementerian Kesihatan KKM bakal menjalankan kajian terbaru tahun ini untuk menyemak semula sama ada keperluan sebenar negara bagi pelbagai kategori sumber manusia untuk kesihatan ini dilaksanakan. Dan menterinya juga Datuk Zaliha Mustafa menerusi kenyataan menyatakan kajian mengambil kira impak polisi baru yang diperkenalkan selepas 2016 dan juga mengikut kepada keperluan kesihatan rakyat. Dan melalui ini juga taburan serta keperluan anggota kesihatan untuk seluruh negara dapat dipetakan dan diunjur dengan lebih jelas selepas ini. Kementerian juga katanya akan terus berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi memastikan dasar serta perancangan kesihatan yang dirangka bertepatan dengan keperluan rakyat semasa. Banyak sebenarnya antara reformasi kesihatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Kertas Putih Kesihatan yang kita akan sama-sama nantikan. Banyak pembaruan dan juga perkara yang akan diteliti untuk memastikan agar sektor kesihatan kita lebih holistik, lebih berdaya saing dan juga boleh membantu masyarakat Malaysia untuk mendapatkan sebarang servis kesihatan yang terbaik. Betul. Lagi-lagi kita akan teruskan lagi satu berkaitan dengan terbitan statistik gaji yang akan dimulai dilaksanakan secara setiap suku. Jadi penerbitan statistik gaji ini akan mula dilaksanakan setiap suku sebagai langkah menutup yuran gaji yang rendah buat masa ini. Dan mengikut kata Rafizi Ramli, iaitu Menteri Ekonomi kita, ia akan membantu masyarakat serta ekonomi secara keseluruhannya dengan memberikan tumpuan kepada soal gaji dan menjadi penanda arasan yang baik kerana pasaran kerja adalah terbuka. Jadi keseluruhan negara termasuk majikan perlu membuat keputusan bersama-sama agar masyarakat dapat melihat serta menilai fokus kerajaan dalam menyediakan infrastruktur data yang komprehensif. Jadi selain itu antara data lain yang akan mewujudkan pasaran kerja lebih dinamik terutamanya kepada soal gaji di Malaysia inilah yang semakin lama menjadi isu yang dibangkitkan oleh rakyat Malaysia. Sebabnya kos sara hidup meningkat tapi purana gaji masih lagi begitu. Kalau dia naik pun sikit je. Irfan, dia tidak selari dengan kos sara hidup yang kita terpaksa tangguh selama ini. Jadi itu antara perkara yang sedang diperhalusi oleh Kementerian Ekonomi. Sama-sama kita saksikan seketika nanti. Kita ada topik komentar SPM. Kita akan bercakap berkenaan topik kos sara hidup bersama dengan tetamu. Tetapi sebelum itu, jom kita saksikan apa yang menarik dalam Selamat Pagi Malaysia edisi hari ini.